takluk-takluk yang kita sebut tadi, yaitu takluk tentang wa'dun, janji kebajikan, takluk tentang janji-janji seksa wa'ud, takluk tentang pengajaran-pengajaran dan sebagainya tadi, dikatakan ialah tanjili qadim, lulus sedia kala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sudah tersedia pada zatnya sifat kalam ini. Layaklah Allah Ta'ala untuk berkata-kata pada sedia kala lagi. Daripada Asy'ariyah. Tetapi daripada perkataan-perkataan imam kita, Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, dan segala ulama-ulama yang mengikut akan perjalanan Imam Abu Hasan Asy'ari yang dikenali sebagai Asy'ariyah, maka bagi keduanya, kedua mana? Kedua takluk kalam berkaitan dengan suruh dan tegah itu, takluk suluhi qadim keduanya dahulu daripada wujud segala mukallaf. Jadi maknanya kata puak-puak yang mengikut Imam Abu Hasan Asy'ari radhiyallahu anhu, takluk keduanya, kedua mana? Kedua suruh dan tegah itu takluk suluhi qadim. Suluhi patut sediakan dahulu sebelum daripada wujud, daripada ada segala mukallaf. Maknanya mukallaf ini manusia jin, yang mana cukup syarat-syarat mukallaf. Kerana manusia dan jin ini makhluk baharu, sebelum ada mereka, maka Allah Ta'ala belum memberitahu kepada mereka ataupun kepada utusan-utusan mereka seperti rasul-rasul. Maka kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan orang-orang yang mengikutnya, patut sedia kala sahaja. Tak kata lagi pun pada sedia kala. Kerana segala mukallaf ini baru ada. Maka suluhi qadim patut sedia kala. Patut ini maknanya kalau Allah mengadakan mukallaf ini sedia kala, Allah boleh berkata sedia kala. Tetapi kerana mukallaf ini semuanya baru, maka takluknya disebut suluhi qadim, bukan tanjili qadim. Ini pada pandangan siapa? Pandangan Imam Abu Hasan Asy'ari. Sebab apa? Sebab mukallaf ini ialah baharu. Jadi walaupun Allah layak berkata pada sedia kala, tetapi Allah tak berkata-kata kepada mereka sebelum adanya mukallaf, dahulu daripada wujud segala mukallaf. Dan tanjili hadis keduanya, kedua suruh dan tegah, kemudian daripada wujud mereka itu, kata Imam Abu Hasan Asy'ari dan pengikut-pengikut imam ini, bahawa takluk suruh dan tegah daripada kalam tadi, kemudian selepas daripada wujud mereka, maknanya selepas daripada ada mukallaf ini, barulah Allah berkata-kata kepada mereka untuk menyuruh dan menegah. Maka jadilah takluk kalam itu kepada suruh dan tegah kepada mukallaf yang sudah ada itu sebagai takluk tanjili hadis. Apa tanjili hadis? Lulus baharu. Maknanya barulah Allah berkata-kata tentang suruh dan tegah ini, walaupun Allah layak berkata-kata sedia kala lagi. Kenapa? Kerana barulah adanya mukallaf ini.
Dan seperti barang yang diitlaqkan kalam itu atas sifat yang qadimah, yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Kata musannif rahimahullah ta'ala, seperti mana juga barang yang diitlaq itu bukan maksud kalam itu, sifat perkata itu atas sifat yang qadimah, sifat yang sedia kala, yang berdiri, yang ada dengan zat Allah Ta'ala, diitlaqkan dia kalam, ditujukan juga dengan perkataan kalam atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia. Maknanya kalam Allah ini juga diitlaqkan atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia, akan lafaz. Sebab itulah kita sudah awal-awal hari ini kita sudah uraikan. Bila sebut kalamullah, bila sebut kalamullah, maknanya dia membawa kepada 4 maksud. Kalamullah pertama iaitu kalam nafsi ataupun kalam ismi ataupun kalam sifat. Yang ini sifat kalam yang ada di zat yang qadimah itu, yang sediakan waktu. Yang mana ini adalah qadimah. Yang kedua, bila kita sebut kalamullah, maka dimaksudkan kepada kalam masdar, yakni kalam perkataan. Yang inilah kalam perbuatan, berkata-kata Allah itu. Maka berkata-kata ini pada tempat mengaji dan mengajar boleh disebutkan bahari. Kerana apa? Taklid tanjih hadis. Baru Allah berkata dengan makhluk yang diciptakannya. Wa kallama Allahu Musa taklima. Allah baru berkata dengan Nabi Musa setelah Nabi Musa itu dilantik menjadi rasulnya. Ya, tapi tempat luar tak boleh kita kata kalamullah baru. Ditegah oleh ulama-ulama kita, takut membawa waham kesamaran kepada orang awam yang tak mesam lagi. Takut dia tu ingat bila kita kalamullah baru, dia tu nampak sifat kalam baru tidak tu baru. Ini boleh membawa kepada kufur, bahaya. Sebab itu ditegah. Biar kita kata dalam mana-mana ialah kalamullah itu qadim. Yang ketiga, kalamullah dengan membawa makna kalam nafsani. Kita urai hal itu. Apa yang Allah cadang nak berkata-kata, tapi Allah belum berkata-kata lagi. Kerana Allah belum cipta lagi makhluk ataupun mukallaf yang nak disuruh dan nak ditegah, yang nak dijadi dengan janji baik ataupun janji-janji seksa. Maka apa yang ada dalam diri zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak berkata-kata, maka itu dipanggil kalam nafsani. Yang ini juga qadir. Allah boleh bercita-cita nak berkata-kata itu sejak kalam, kerana sifat kalam sudah ada di zat Allah Ta'ala itu sedia kalam. Allah tidak bisa. Yang keempat, kalamullah dengan makna kalam lafzi, kalam perkataan. Inilah lafaz yang tabit apabila Allah berkata-kata dengan sifat kalamnya yang ada di zat itu. Maka inilah yang dikatakan tadi, diitlaqkan dia kalam atas beberapa lafaz yang kita baca akan dia, akan lafaz yang daripada Al-Quranul Karim, daripada kitab-kitab juga disebutkan kalamullah. Maka kalamullah ini kalau tempat mengaji boleh kita katakan faham. Tempat mengaji. Sebab apa? Sebab lafaz ini terbit apabila Allah berkata-kata. Kalau kalam masdar tadi pun masdar, kalam perbuatan, kalam perkataan pun
setengah daripadanya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, bermula barang yang antara dua kulit mushaf ini kalamullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, barang yang ada antara dua kulit mushaf. Mushaf ini maknanya sebuah kitab Al-Quran ini. Ya, di antara dua kulit itu yang duduk di tengah itu daripada permulaan Al-Quran sampai penghabisan Al-Quran, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ialah kalamullah. Maka diitlaqkan kalamullah itu kepada mana? Kalamullah. Tapi disebutkan juga sebagai kalamullah. Ya, tapi kita faham itu kalam lafzi. Sebab apa? Sebab boleh dilihat dengan mata kepala, boleh dijamah, ditengok. Sedangkan kalamullah yang ada di zat, ada siapa dapat dilihat. Tapi kalamullah yang ada di dalam mushaf itu dapat dilihat, dapat ditengok, maka itu dipanggil kalam lafzi. Kalamullah juga artinya makhluk bagi Allah. Maknanya ia adalah makhluk bagi Allah. Tiada ia daripada kalangan makhluk, bukan ia daripada kalangan makhluk. Maknanya tabir ia itu daripada sifat kalam Allah, maka jadilah ia sebagai kalamullah. Tempat ngaji boleh disebutkan makhluk bagi Allah ini, tapi di luar sana kita tak boleh nak sebut, takut jadi keliru kepada orang yang tak mengerti. Sebab itu bila kita sebut kalam Allah, dia kita kata qadim, kita tak kata makhluk. Ya. Dan hanya saja dinas oleh musannif, dihuraikan oleh musannif. Musannif di sini yang Syekh Sanusi rahimahullah ta'ala, dan oleh yang lainnya, oleh ulama-ulama lainnya, atas bahwa huruf Al-Quran itu menunjukkan atas kalam Allah yang azali, yang berdiri dengan zatnya. Musannif tuan kitab kita ini rahimahullah ta'ala, ya, menghuraikan apabila kita rujuk kepada huruf Al-Quran, kalamullah yang ada di dalam Al-Quran itu menunjuk, menjadi dalil kewujudan sifat Allah di zat. Kau tidak nak main mana, nak terbit mana kalau Allah Ta'ala tidak boleh berkata-kata. Nak main mana kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat berkata. Kalau bisu Allah Ta'ala mana terbit akan segala kalam lafzi ini. Jadi bila kita tengok kalamullah yang dirujukkan kepada huruf-huruf atau lafaz-lafaz yang ada di dalam mushaf Al-Quran, menjadi dalil kewujudan dan keyakinan kita bahawa Allah Maha Sempurna, termasuklah bersifat dengan sifat kalam yang qadim yang ada di zat Allah Ta'ala itu. Inilah uraian-uraian yang diberikan oleh musannif dan juga ulama-ulama ilmu tauhid daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka dikatakan Quran itu kalamullah sebab ia menunjukkan atas kalam yang berdiri pada zat. Kalam yang berdiri, kalam yang ada di zat Allah. Kalam yang ada di zat, yang sifat kalam yang ada di zat, yang qadim dan sempurna itu. Dan telah muafakat ahli salaf. Ahli salaf ini maknanya ulama-ulama salaf daripada ulama-ulama ilmu kalam, ilmu tauhid. Jadi kata ahli salaf
dibolehkan pada tempat mengajar. Nampak? Cuma yang dibolehkan istisna di sini, yang tak jadi haram, kita kata Al-Quran itu lafaznya ataupun makhluk ini pada tempat mengajar. Tempat mengajar, tempat mengaji dan mengajar. Sebab apa? Kita merodokkan dia kepada kalam lafaz. Dia terbit, dia beranak daripada sifat kalamnya. Apabila Allah berkata-kata, terbitlah lafaznya. Boleh kita sebut makhluk, tapi tak boleh kita bercakap di luar secara bebas. Kalamullah makhluk, kalamullah bahar. Kerana takut orang tak faham, dia dengan sifat kalam yang mukjizat itu baru. Bila orang nampak sama begitu, maknanya sifat kalam mukjizat baru. Dulu tak ada sifat kalam, maknanya awal-awal dulu Allah bisu. Lepas itu baru boleh berkata. Maka lemahlah Allah kalau itu ditelah. Maka katalah kita kalamnya qadim. Malaikat pada tempat mengajar ini seperti kita nak urai ni. Yang kalam mana kalam lafzi, yang mana kalam masdari, yang mana kalam sifat, yang mana kalam nafsani, ya. Supaya jangan memberi waham akan baharu sifat yang berdiri dengan zat itu. Kata tuan kitab ini, pasal apa diharamkan oleh ulama-ulama salaf. Jangan kata Al-Quran itu makhluk. Jangan kata kalam Allah Al-Quran itu makhluk. Takut memberi waham. Waham kesamaran. Kesamaran itu selalu akan baharu sifat yang berdiri dengan zat. Nampak? Walaupun dia kata tadi dia rujuk kepada sifat, dia merujuk kepada Al-Quran. Tapi kalau dia kata di luar sana takut orang awam. Selalu. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Hanbal, walaupun tak salah dia nak berkata bahawa Al-Quran itu makhluk, tambah-tambah dia dipaksa oleh pemerintah yang zalim pada ketika itu, diugut untuk dipenjara dan disebat. Dan setelah disebat pun di khalayak ramai suruh mengatakan Al-Quran itu makhluk. Walaupun dia kata tak salah kerana dia merujuk kepada Al-Quran, tetapi dia tak sanggup berkata di hadapan orang ramai yang kebanyakan orang ramai ni orang awam yang tak tahu apa maknanya. Takut orang awam duk ingat kalam Allah itu kalam sifat, duduk di zat itu makhluk atau baharu. Dia sanggup dipenjarakan dan dia sanggup disebat oleh pemerintah yang zalim pada ketika itu. Malah ada ulama yang sanggup dibunuh oleh pemerintah yang sudah terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah ketika itu kerana mempertahankan Al-Quran itu kalamullah yang qadim. Tak mau pun kata Al-Quran itu kalamullah yang baharu ataupun kalamullah yang orang kata makhluk. Itulah ketegasan ulama-ulama salaf dahulu.